takrif akal dan juga ijtihad. Akal dari segi bahasa bermaksud suatu ikatan yang menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh membawa padah kepada dirinya sendiri. Menurut istilah pula, akal adalah suatu alat yang digunakan untuk memahami sesuatu perkara dan ia juga merupakan suatu daya berfikir manusia. Ijtihad pula dari segi bahasa bermaksud curahan usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Dari segi istilah pula, ijtihad bermaksud curahan usaha dan tenaga yang dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh mujtahid untuk mengistinbatkan hukum. Seterusnya adalah peranan akal dan kaitannya dengan ijtihad. Antara peranan akal adalah untuk membezakan antara perkara yang benar dan juga perkara yang salah, perkara yang hak ataupun perkara yang batil, dan juga ia menjadi pengukur dan penimbang untuk meningkatkan keyakinan kita. Dengan pertimbangan akal inilah manusia mampu berkelakuan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Sebagai contoh, dalam Islam telah pun diajarkan untuk menghormati ibu dan bapa dan menyayangi mereka dalam sepenuh hati. Jadi dengan seandainya seseorang tidak melakukan perkara ini, maka mereka akan dianggap sebagai seseorang yang tidak mempunyai belas kasihan serta tidak beradab. Akhir sekali, ijtihad merupakan suatu telaga usaha yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum. Jadi, mereka perlu merujuk kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengistinbatkan hukum dan menggunakan akal mereka sendiri untuk menentukan sama ada perkara yang dibincangkan itu benar atau perkara yang mereka bincangkan itu mendatangkan kesan yang baik ataupun sebaliknya. Permasalahan yang berkaitan akal. Okey, ada dua permasalahan yang berkaitan dengan akal. Yang pertama ialah aktiviti akal yang bersumberkan akal semata-mata. Dan yang kedua ialah aktiviti akal yang bersumberkan Al-Quran semata-mata. Okey, untuk yang pertama, aktiviti akal yang menggunakan akal semata-mata ni, kita boleh tengok dalam contoh orang musyrik. Orang musyrik ni mereka tidak menggunakan akal untuk menerima kebenaran dan mereka lebih kepada mengikuti hawa nafsu dan ajaran berhala. Okey, berbezalah dengan orang Islam yang jadikan Al-Quran dan As-Sunnah ni sebagai rujukan. Okey, walaupun kedua-dua golongan ni ada akal, tapi orang musyrik ni dia tidak menggunakan akal untuk menerima keagungan dan kekuasaan Allah. Mereka mempersoalkan yang seperti yang kita boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 82. Mereka bertanya, adakah apabila kamu telah mati, kami telah mati dan kami telah menjadi tulang, adakah kami akan dibangkitkan semula? Maksudnya mereka mempersoalkan sebab mereka ni hanya bersumberkan akal semata-mata, tidak bersumberkan Al-Quran. Kalau mereka bersumberkan Al-Quran, mereka akan tahu apa yang ada dalam Al-Quran tu. So mereka tak akan mempersoalkan benda tu. Okey, antara contoh golongan musyrik yang menggunakan akal semata-mata ialah Charles Darwin. Beliau ni mengatakan yang manusia ni berasal daripada monyet. Okey, jika kita berpandu ke Al-Quran, kita akan mendapati jawapannya dan akan menolak pendapat Charles Darwin ni. Itu dengan hujah-hujah yang bernas berdasarkan ilmu di dalam Quran dan sebagainya. Okey, untuk permasalahan yang kedua iaitu akal yang bersumberkan Al-Quran semata-mata dan menolak hadis dan As-Sunnah. Okey, golongan ni kita sebut sebagai golongan anti hadis. Okey, dekat Malaysia ni golongan ni berdaung di bawah kumpulan menggelarkan diri mereka sebagai Jamaah Al-Quran dan kemudiannya dikenali sebagai Forum Iqra yang dipimpin oleh Kasim Ahmad. Pembahagian atau pencabangan ijtihad ini hampir serupa dengan apa yang kita kenal sekarang dengan istilah pengkhususan. Umpamanya dalam jurusan perundangan, tidak ada seorang profesor yang menguasai semua cabang jurusan perundangan ini, iaitu yang menguasai perundangan sivil, jenayah, undang-undang dan sebagainya. Boleh jadi ada seorang profesor yang dianggap sebagai tempat bertanya dan boleh digunakan pendapatnya dalam bidang kepakarannya, tetapi dia tidak banyak mengenal cabang dan jurusan lainnya. Hal demikian tadi diperbolehkan dengan dua syarat, iaitu yang pertama, hendaknya memiliki kemampuan ilmiah secara umum untuk memahami dalil dan mengambil istinbat, dalam erti ia harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan syarat yang telah disebutkan untuk seorang mujtahid mutlak.
Yang kedua, hendaknya mengadakan kajian secara menyeluruh tentang abjad dan permasalahannya dan meliputi semua aspeknya agar mampu untuk berijtihad dalam abjad tadi. Syad ni telah dimulai sejak zaman Nabi SAW. Hal tersebut jelas dalam kisah Salat Asar di Bani Quraidah. Dan dalam hadis menyebutkan bahawa Mu'az radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, dengan apakah engkau menghukum jika diajukan kepadamu suatu perkara Mu'az? Mu'az menjawab, dengan kitab Allah. Nabi bertanya, apabila engkau tidak mendapatkan hukum dari kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya, jika engkau tidak mendapatkan? Mu'az berkata lagi, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan malas. Maka Nabi SAW merestui dan memujinya. Dan para sahabat banyak yang berijtihad dalam beberapa perkara ketika tidak bersama Nabi SAW. Ijtihad itu boleh dicabang dan dibahagi. Boleh jadi seseorang itu berijtihad dalam satu cabang dan bertaklid pada cabang lainnya atau pada suatu bab ilmu di antara beberapa lainnya dalam satu ilmu, seperti seorang yang telah mencurahkan semua kemampuannya dalam bidang ilmu faraid, dalil-dalilnya dan cara pengambilan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi dia tidak mencurahkan kemampuannya dalam bab jihad atau bab haji dan sebagainya, maka orang yang demikian ini tidak boleh berfatwa dalam bidang lain yang tidak dikuasainya. Adapun yang menjadi persoalan, apakah dia orang yang hanya menguasai satu bidang ilmu sahaja boleh berfatwa dalam hal yang dikuasainya? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan pendapat ini yang sudah dipastikan kebenarannya, iaitu pendapat yang membolehkan hal tersebut. Pendapat yang kedua tidak memperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga boleh dalam bidang ilmu faraid sahaja dan tidak boleh pada ilmu lainnya. Seterusnya ialah martabat ijtihad, yang mana martabat ijtihad ni dia akan menerangkan berkaitan dengan orang yang melakukan ijtihad itulah, iaitu mujtahid. Jadi terdapat dua kategori. Yang pertama mujtahid mutlak mustaqil dan mujtahid mutlak muntasib. Okey, jadi mujtahid mutlak mustaqil ini ialah orang mujtahid yang mempunyai banyak pengetahuan tentang sesuatu ilmu tu dan dialah yang merangka kaedah fiqh dan usul. Yang kedua ialah mujtahid mutlak muntasib, yang mana mujtahid ni, yang golongan kedua ni sama juga macam golongan pertama. Beza dia, dorang punya ijtihad, tapi kaedah berijtihad tu mereka berdasarkan mazhab imam yang mereka ikuti. Ialah pensyariatan ijtihad. Okey, jadi pensyariatan ijtihad ni kita boleh tengok dalam 3 sumber lah. Yang pertama Al-Quran, yang mana memang sudah lama disyariatkan untuk manusia. Yang kedua melalui hadis, dan yang ketiga melalui ijma' ulama. Ijtihad fardu ain terbahagi kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid terhadap sesuatu hukum dan permasalahan yang ditanya oleh masyarakat atau individu tertentu, dan tak ada orang lain lagi yang layak berijtihad kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan yang kedua, ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid dalam sesuatu masalah hukum untuk dirinya sendiri atau tanpa pertanyaan oleh masyarakat dan individu lain. Fardu kifayah terbahagi dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, seorang mujtahid yang diajukan kepadanya tentang permasalahan dan masih ada orang lain atau mujtahid lain yang mampu berijtihad. Keadaan yang kedua, seorang mujtahid yang ragu-ragu dengan ijtihad mujtahid lain dan ia cukup syarat sebagai mujtahid, maka ketika itu menjadi fardu kifayah bagi dirinya untuk berijtihad terhadap hukum dan permasalahan yang diajukan itu. Ijtihad sunat juga terbahagi kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, seorang mujtahid yang berijtihad dalam sesuatu masalah yang ditanya oleh individu atau masyarakat mengenai hukum. Dan keadaan yang kedua, seorang mujtahid yang berijtihad tentang sesuatu masalah dan hukum yang belum berlaku atau tidak berlaku, yang mana ia berijtihad tanpa apa-apa faktor atau sebab. Ijtihad intiqai merujuk kepada pemilihan pandangan yang lebih rajih dari berbagai pandangan para fuqaha berdasarkan penilaian sesuatu pandangan yang lebih hampir dapat merealisasikan maqasid syarak. Ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i ialah ijtihad para mujtahid dalam mengeluarkan hukum baharu yang belum dinyatakan oleh seorang pun dari kalangan para fuqaha dahulu.